Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di 9 pusat pemindahan sementara PPS meningkat kepada 774 penduduk daripada 226 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, di Nabawan 475 orang daripada 121 keluarga berlindung di 6 PPS. Manakala di Suk, 219 orang daripada 74 keluarga berlindung di 2 PPS. Di Beaufort pula, 80 orang daripada 31 keluarga ditempatkan di 1 PPS. Penduduk terjejas banjir di Beaufort memberitahu paras air naik mendadak pagi semalam. Jam 10 kemarin air memang sudah dalam lah. Di tempat kami di kampung Kaunduk Sosak nama dia. Begitulah keadaan kami sekarang sampai saya hingga ke hari ini tadi jam 12. Cepat-cepatlah dirang bawa pindah pondok. Cepatlah kau gulung tikar. Semua barang sudah di atas. Tiada orang sudah rumah aku. Bulan ni inilah yang teruk lah. Yang bulan lepas kami ada 2 kali kami berpindah masa bulan puasa tu. Memang banjir tapi yang mendadak dalam pagi tadi hingga tengah hari inilah. Kerajaan negeri bercadang menubuhkan Mahkamah Tertinggi Adat Borneo dan pasport budaya berasaskan adat. Ini bertujuan memudahkan mobiliti orang asal di wilayah Borneo. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan memberitahu perbincangan dengan Sarawak dan Kalimantan Indonesia akan diadakan bagi menyelaras Institut Adat agar menjadi sistem keadilan berdasarkan adat Borneo. Beliau berucap merasmikan penutupan Karnival Pendidikan Adat Budaya Borneo kali ketiga 2025. Karnival Anjuran Sekolah Adat Negeri Sabah, Lembaga Kebudayaan dan UMS ini dilihat sebagai platform pendidikan adat dan budaya bagi Kepulauan Borneo merangkumi Sarawak dan Kalimantan. Memastikan tenaga yang selamat, mampu milik dan mudah diakses. Itu matlamat utama penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS yang dilaksana berpandukan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 SERAM 2040. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Pelan itu sendiri diolah dan direncanakan oleh kita sendiri, IKOS. Jadi maksudnya kalau kita buat perancangan yang kita laksanakan sendiri, kita mesti pastikan ianya berjalan dengan baik dan juga kita ada rasa kepunyaan, sense of ownership. 16 inisiatif strategik digariskan dalam SERAM 2040 sebagai tulang belakang IKOS. SERAM 2040 dilancarkan pada 19 September 2023 bagi menangani keperluan jangka pendek dan membina daya tahan jangka mampan untuk industri tenaga Sabah. Ia dirangka bagi memastikan jidar simpanan penjanaan elektrik negeri mencukupi selain meneroka teknologi baharu dan mempelbagaikan sumber bahan api. Terdapat 3 peranan utama IKOS. IKOS ni seperti yang kita tahu mendukung hasrat kerajaan untuk mengambil alih kawal selia sektor selamatan di Sabah lah. Oleh itu untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sektor tenaga di Sabah dijalankan dengan selamat, teratur dan mengikuti piawaian yang telah ditetapkan. Turut dilancar ladang solar berskala besar, pembangunan loji janakuasa baharu berkapasiti 100 megawatt dan pembelian tenaga dari Sarawak yang dijadual bermula tahun ini. Membanteras aktiviti penyambungan haram dan pengusikan meter turut menjadi tanggungjawab IKOS. Kita akan giat menjalankan aktiviti penguatkuasaan untuk kita kesan semua dobi-dobi yang tidak berlesen ni lah. Seperti yang kita sedia maklum, banyak juga dobi-dobi di luar sana yang masih perlu diperiksa dan perlu mematuhi keperluan perundangan. Harapan seterusnya agar masyarakat
dapat menerima dan juga mematuhi enakmen bekalan elektrik dan juga gas. Dan apa yang kami pentingkan adalah keselamatan setiap masyarakat di Sabah. Kita ada macam-macam isu, contoh karan tak cukup, benda tu semua kan, dan di sinilah peranan IKOS sebenarnya untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah tersebut. Bagi melahirkan pekerja mahir yang memenuhi kehendak industri, IKOS turut mentauliahkan sebuah pusat latihan dalam bidang gas di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan elektrik dan gas oleh Sabah menerusi IKOS merupakan langkah besar ke arah memastikan bekalan tenaga yang lebih stabil, selamat dan mampan. Semoga Sabah dapat terus menikmati sistem tenaga yang lebih cekap dan mesra alam bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi negeri ini. Elisha Nella Michael, RTM. Mesyuarat pertama penggal kelima tahun 2025 Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 bermula hari ini. Khamis lalu berlangsung istiadat pembukaan persidangan DUN oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman yang merupakan istiadat pertama selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri ke-11 1 Januari lepas. Iswadiman Samsudin ada perinciannya. Istiadat ini berlangsung di dataran DUN Sabah. Istiadat dimulakan dengan keberangkatan tiba Tun Musa disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kadzim M. Yahya. Tun Musa kemudian menerima tabik hormat daripada Pegawai Baris ASP Muhammad Afifi Nazrin diikuti lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Istiadat diteruskan dengan memeriksa kawalan kehormatan utama daripada Panji-Panji Batalion 16 Pasukan Gerakan Am PDRM. Istiadat dihadiri kira-kira 500 tetamu termasuk konsul negara luar. Usai istiadat pembukaan, Tun Musa bergerak ke Dewan Persidangan untuk menyampaikan ucapan dasar kerajaan negeri. Dalam ucapan ini, Tun Musa antara lain mengajak semua pihak terus meningkatkan kerjasama bagi memastikan setiap inisiatif yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 dan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dilaksana dengan jayanya. Kedua-dua dasar pembangunan utama ini telah dirangka dengan pelbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk memacu ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara holistik dan inklusif. Persidangan DUN Sabah berlangsung selama 4 hari bermula hari ini hingga 17 April. Seperti biasa, persidangan dijadual bermula 10 pagi dengan sesi soal-jawab, diikuti sesi perbahasan ucapan dasar kerajaan dan penggulungan oleh pihak kementerian. Sementara itu, 4 rang undang-undang RUU akan dibentangkan dalam persidangan kali ini. 3 hanyalah pindaan. Hanya 1 yang rang undang-undang baru. Yang pindaan ialah undang-undang tanah, undang-undang hutan dan undang-undang perumahan. Yang undang-undang baru ialah rang undang-undang mengenai baja. Datuk Kadzim berharap ahli-ahli Dewan bersidang dengan tenang dan mengutarakan idea bernas dalam perbahasan masing-masing. Backbenchers dan pihak pembangkang jangan gunakan ucapan Tuan Utama untuk platform persediaan pilihan raya dan jangan dipolitikkan. Pergi kepada asas yang hakiki yang dibangkitkan oleh Tuan Yang Utama. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah yang berlangsung selama 4 hari ini tidak disangkal akan menjadi landasan semak dan imbang ke atas pihak eksekutif dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk terus membawa pembangunan secara menyeluruh di negeri ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM.
Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Debbie Amanda Padan di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.